Hai murid-murid, bertemu lagi kita dalam video cikgu. Dalam video ini, cikgu ingin meneruskan perkongsian tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid-murid, dalam video siri pertama, cikgu telah membuat perkongsian tentang ayat tunggal dan ayat majmuk secara umum. Jadi, dalam video siri kedua ini, cikgu ingin berfokuskan perbincangan kita pada bahagian latihan menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Ini juga merupakan salah satu bentuk soalan dalam kertas 2, iaitu soalan sintaksis, iaitu soalan nombor 2。同学们，在之前的影片，老师已经简单的介绍什么是 ayat tunggal 和 ayat majmuk， 所以在今天这个影片里，老师要专注在我们怎么样把 ayat-ayat tunggal 变成 ayat majmuk。 这种题目也会出现在我们的试卷2第2题的，就是 sintaksis 那个部分。Mari kita lihat apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat。单句就是我们的 ayat tunggal。单句在造句里面是有一个主语和一个谓语。Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Maksudnya, ayat majmuk mempunyai subjek dan predikat yang lebih daripada satu. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran。同学们，让我们来看看什么是复句 ayat majmuk。 ayat majmuk 就是由连词把至少2个单句组成的造句，那个就是我们的复句。因为它是把至少2个单句组成的，所以我们的复句是拥有超过一个主语和超过一个谓语的。我们的复句有分3种，那就是 ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan 和 ayat majmuk campuran。 Murid-murid, untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk, kita harus menggunakan kata hubung. Jadi, kata hubung ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk。 同学们，我们要把单句合成复句，我们一定要用一个词，那个词就叫做连词或者 kata hubung。 所以这边同学们一定要知道的是，连词是用来连接句子的词，用连词将单句连接起来的造句是复句，就是 ayat majmuk。 Murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat 2 jenis kata hubung. Yang pertama ialah kata hubung gabungan dan yang kedua ialah kata hubung panjangan. Di sini cikgu telah senaraikan berbagai contoh setiap jenis kata hubung tersebut。 同学们，在马来文我们有2种的连词，那就是 kata hubung gabungan 和 kata hubung panjangan。 在这边老师有列下这2种连词的例子，你们可以看。
Murid-murid, sekarang kita akan cuba menjawab soalan praktis 1. Sebelum menjawab soalan, kita haruslah membaca arahan soalan. Baik, arahan soalan ini ialah baca petikan di bawah dengan teliti, gabungkan ayat-ayat tunggal yang bergaris di bawah menjadi 3 ayat majmuk tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi daripada arahan soalan ini, kita tahu kita baca petikan dan kena pasti ayat-ayat tunggal yang telah digariskan. Dan daripada ayat-ayat tersebut, kita harus membina 3 ayat majmuk. Dan ayat majmuk yang kita bina itu tidak boleh ada perbezaan maksud daripada ayat-ayat tunggal. 同学们，现在我们要尝试来回答 practice 1这个练习。在还没有回答之前，我们一定要读清楚这个题目指示。从这个题目我们知道，题目是要我们把有划线的单句合起来变成3个复句 ayat majmuk。所以我们一定是知道一定是要用连词 kata hubung 来合起来这些 ayat tunggal。我们所写出来的 ayat majmuk 是不能有意思的偏差，意思讲 ayat majmuk 的意思跟 ayat tunggal 的意思是一样的，不能不同的。Murid-murid perhatikan di sini. Di sini ada 2 ayat yang tadi yang telah digaris dalam petikan. Cikgu telah pindah ke sini untuk memudahkan kita buat perbincangan ya. Okey, ayat pertama, aktiviti perladangan dilihat sebagai sumber ekonomi. Ayat kedua, sumber ekonomi ini diraih menerusi jualan langsung kepada pasaran secara makro. Baik. Dalam kedua-dua ayat ini, kita perhatikan ada perkataan yang sama, iaitu sumber ekonomi. Jadi, setelah kita membaca dan memahami ayat ini, kita perhatikan ayat kedua, ayat kedua, ini ialah ayat kecil yang harus dipancangkan dalam ayat pertama. Ayat pertama ialah ayat induk. Jadi, untuk memancangkan ataupun untuk memasukkan ayat kedua ini dalam ayat pertama, kita gunakan kata hubung yang. Kata hubung yang paling sesuai sebagai kata hubung yang menggabungkan 2 ayat tunggal ini. Jadi, ayat majmuk pertama yang dapat kita tulis ialah aktiviti perladangan dilihat sebagai sumber ekonomi yang diraih menerusi jualan langsung kepada pasaran secara makro。同学们，这边有2个造句是老师从刚才的题目那边搬过来的，我们要方便讨论这2句怎么样把它变成一个 ayat majmuk， 我们就放在这边。同学们会看到第一个造句里面有 sumber ekonomi， 然后第二个造句也有 sumber ekonomi。 读完第一句和第二句，我们会发现到的是这个第二句它是属于小造句，第一个造句是主要造句，所以这个第二的是要把它好像配进去这个第一句的造句。所以读完后这2句我们得到的结论是要用一个连词 yang kata hubung yang 来把这2句合起来，那就是我们的 ayat majmuk。 第一个是 aktiviti perladangan dilihat sebagai sumber ekonomi yang diraih menerusi jualan langsung kepada pasaran secara makro。 我们都是把第一句的那些字全部都写
然后第二句的那个 sumber economy ini 没有再重复了，就直接配跟样。接下来剩下的字，第二句剩下的字都是我们会用在我们的 ayat majmuk 里面。Seterusnya, ini ialah 3 ayat tunggal dan 3 ayat tunggal ini kita akan gabungkan untuk membentuk ataupun membina satu ayat majmuk lagi. Okey, ayat pertama, pelancongan agro memberikan peluang kepada pelancong. Yang kedua, pelancong berpeluang menyertai aktiviti. Dan yang ketiga, aktiviti tersebut disediakan oleh pengusaha. Jadi di sini murid-murid perhatikan ya, ada sedikit persamaan antara ayat 1 dengan ayat kedua di sini. Okey, ayat 1 ada pelancong dan ayat kedua pun ada pelancong. Jadi apabila kita memahami maksud ayat pertama dan ayat kedua, okey, kita akan dapat gabungkan ayat pertama dan kedua dengan kata hubung untuk. Okey, untuk. Kemudian ayat kedua dan ayat ketiga pun ada sedikit persamaan, iaitu kita nampak ada perkataan aktiviti. Okey, jadi berdasarkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat ini, jadi kita dapat jawapan ataupun kita dapat kata hubung kedua, iaitu kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ayat 2 dan 3, iaitu yang. Okey, jadi ayat kita akan berbunyi begini ya untuk ayat majmuk kedua. Pelancongan agro memberikan peluang kepada pelancong untuk menyertai aktiviti yang disediakan oleh pengusaha。同学们，这边有3个单句，这3个单句我们要把它连接起来，变成一个 ayat majmuk， 就是我们答案中的第2句 ayat majmuk。我们看完这个第1句跟第2句，这2句里面有相同的字，那就是本来中。然后第2句跟第3句有相同的字，那个是 activity。所以我们读过后再想要用怎么样的连词来把第1和第2的连接起来，然后再连接第2和第3的造句。所以我们的连接词要用到的是 untuk 和yang， 就变成我们这边的 ayat majmuk kedua。Seterusnya, di sini ada 2 lagi ayat tunggal ya. Ayat tunggal yang perlu kita gabungkan dengan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk ketiga bagi latihan ini. Kita baca dahulu ayat pertama. Pelancong dapat melihat sendiri proses penghasilan sesuatu produk. Dan ayat kedua, proses penghasilan ini melalui berbagai peringkat sebelum dijual ke pasaran umum. Jadi perhatikan di sini, cikgu telah hitamkan perkataan yang sama dalam ayat 1 dan ayat kedua. Jadi seperti yang kita amalkan untuk ayat majmuk pertama tadi, jadi kita mula-mula kita tulis semula ayat pertama. Okay? Pelancong dapat melihat sendiri proses penghasilan sesuatu produk. Dan apabila kita nak letakkan satu kata hubung, kita tengok semula, fikirkan daripada banyak kata hubung yang kita pelajari, yang mana paling sesuai ya. Jadi kita dapati ayat kedua ini ialah ayat kecil yang perlu dipanjangkan dalam ayat pertama. Jadi kata hubung yang sesuai di sini ialah yang. Okay? Kita tak ulang, kita tak ambil proses penghasilan ini, tapi kita gantikan dengan kata hubung yang, dan seterusnya kita sambung dengan perkataan melalui berbagai peringkat sebelum dijual ke
ke pasaran umum. Jadi dapatlah ayat majmuk ketiga kita yang lengkap. 同学们，这边又是我们的两个单句，这两个单句里面也有共同的字，一样的字，就是 proses penghasilan sesuatu produk。第二句那边又重复 ，OK， 所以这边我们先把第一句的全部字都写下来，然后再想一下，从我们所学过这么多的连词 kata hubung， 哪一个字是适合的？结果我们得到的结论是，这个第二句是我们要塞进去，要配合在第一句的接下来那个部分，所以我们适合的 kata hubung 是yang，OK， yang melalui 什么什么，就是讲把第一句的先写到完，然后第二句同样的字我们没有写过，我们没有再用，我们再配上一个连词，再加上剩下的那些第二句的字，就变成我们的第三个 ayat majmuk. Baiklah murid-murid, inilah jawapan lengkap bagi 3 ayat majmuk yang kita bincangkan tadi. 同学们，这个就是我们刚才所讨论到的3句 ayat majmuk. Jadi murid-murid perhatikan dalam setiap ayat majmuk ini kita ada menggunakan kata hubung ya, kata hubung yang telah menggabungkan ayat-ayat tunggal seperti yang ada dalam soalan tadi. 同学们可以看到，从这3句 ayat majmuk 里面，我们是有用到 kata hubung。kata hubung 是用来连接这个题目里面的单句 ayat tunggal。Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu. Terima kasih kerana menonton video ini. Cikgu berharap perkongsian ini bermanfaat untuk semua ya. Jangan lupa, dalam video-video yang akan datang, cikgu akan membuat perkongsian tentang cara menjawab soalan ayat tunggal dan ayat majmuk. 同学们，感恩大家观赏这视频。希望这个分享能帮到大家去理解什么是 ayat tunggal 和 ayat majmuk。在接下来的影片，老师还会分享怎样回答类似这种题目，就是有关 ayat tunggal 和 ayat majmuk 的。我们下个影片再见，kita berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang akan datang ya. Bye.